wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'anu wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa bik, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, akhawat, a'azakumullah. Dengan limpah kurnia Allah kita dapat menyambung kita punya bacaan ini daripada buku kita Subulus Salam. Kita sampai muka surat 819. Kita masih lagi di bawah hadis 501, iaitu hadis Ibnu Abbas berkenaan dengan satu orang yang jatuh daripada kenderaan dia dan dia mati ketika di Arafah dalam ihram. Maka lahirlah perkataan Nabi, irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kita tengah duk bincang hadis itu, kita sampai muka surat 819 yang daripada bawah Ustaz Nan, pendapat yang menyatakan terputus hukum ihram dan kematian, sebagaimana dikatakan oleh sebahagian Hanafiyah dan Malikiyah, itu berbeda dengan zahir hadis. Ini satu pandangan. Ini satu pandangan yang menyatakan bahawa walaupun orang tu mati dalam ihram, tapi dengan dia mati berakhirlah hukum ihram. Ini satu pandangan. Dan pandangan ini ada dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Penulis kata, Sana'ani kata, pandangan ini nampaknya macam berbeza dengan zahir hadis. Telah disebut di dalam Asy-Syarah perselisihan dan dalil-dalil mereka. Perselisihan dan dalil-dalil mereka tidak mampu menegakkan dalam membantah zahir hadis, maka tidaklah perlu dijelaskan di sini. San'ani lebih bersetuju dengan apa yang ada dalam zahir hadis, iaitu hukum ihram itu masih berjalan. So dia tidak bersetujulah dengan pandangan ulama-ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Dia kata dalam kitab telah diberi penjelasan. Di sini dia kata dia tak perlulah buat apa-apa ulahan. Baik. Itu sedikit sambungan daripada perkataan Nabi, iaitu mandikanlah dia dengan ayak dan daun bidara. Kemudian ucapan Nabi dalam hadis itu, kafanilah dia di dalam dua pakaian. Dalam hadis itu, sambungan hadis itu, wa kaffinuhu fi thawbaini. Kafanilah ia di dalam dua pakaian. Kata San'ani menunjukkan wajibnya mengkafani dan tidak disyariatkan dalam kapan untuk berjumlah ganjil. Dikatakan pula dapat sahaja pengurangan atas dua ini kerana ia meninggal atas keduanya, dan ia memakainya dengan melaksanakan ibadah yang mulia. Mungkin juga tidak ditemukan selain kedua baju tersebut, dan baju tersebut merupakan harta pokoknya, karena ketika Rasulullah memerintahkan dengannya, beliau tidak merinci apakah orang tersebut memiliki hutang ataupun tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Allah maha mengetahui. Nabi kata kafanlah dia dengan dua kain kafan. Di sini ada perbincangan para ulama kita, sama ada kita kafan dia dengan dua kain kafan ataupun kurang daripada dua kain kafan, sebab merujuk kepada apa? Merujuk kepada kawan yang mati ni. Hadis ni keluar kawan yang mati ni memang dah pakai kain pinggang satu, kain di badan satu, ihram. Jadi seolah-olah macam ada kain tambahan saja.
Cuma ada juga para ulama kata mungkin masa Nabi kata pakai dua kain tu, mungkin salah satu daripada kain yang ada pada dia tu tak ada. Dia jatuh tu kan, proses orang nak angkat, nak ubah, kain tu hilang. Kain pakai ada, kain badan mungkin tak ada, maka dikatakan pakailah dua. Jadi di situ tidaklah bersifat ubudiyah sangat, tapi lebih bersifat kepada kita membalut mayat untuk menjaga kehormatan dia. Jadi daripada situ juga ada penjelasan lah, mayat ni boleh ada kain di pinggang, boleh ada pakaian di badan, boleh lah. Sebab tidak pun ada apa-apa dari Nabi tanggal lah mana-mana pakaian dia ke ataupun apa, tidak. Dan kita tahu pakaian laki-laki dalam ihram memang macam tu lah, maka boleh. Dan penulis menyatakan itulah pakaian pokok yang ada kepada mayat, dua pakaian itu. Wallahu ta'ala alam, kata dia, di sini kita tak dapatlah isyarat apa-apa berkenaan dengan Nabi menyebut orang ini ada hutang ke, tak ada hutang ke, tidak ada. Tak ada. Tapi hadis sebelumnya tadi kita jumpa masalah hutang. Di sini tidak diperincikan. Adapun lafaz dua baju, thawbain, disebut secara umum dan mutlak. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari disebut dengan lafaz fi thawbihi, dengan kedua pakaiannya. Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i disebut di dalam dua pakaiannya yang dipakai ihram dengan keduanya. Ini lagi satu perbahasan. Penulis berkata bahawa hadis ini menunjukkan disunahkannya untuk mengkafani mayat dengan pakaian ihramnya, dan juga menunjukkan bahawa ihramnya masih berlaku dan ia tidak dikafan dengan kain yang terjahit. Ini lagi satu hal, perkataan thawbain, kafanlah dia, thawbain, dengan dua pakaian itu. Mungkin hadis ini juga menunjukkan dikafankan mayat itu, pakaian yang ada pada dia itu tidak ditanggal, itulah kapan dia, itulah kapan dia, maka tak perlu apa-apa lagi dah. Sebab ada riwayat-riwayat lain daripada Nasa'i, riwayat-riwayat lain menunjukkan bahawa baju yang dia pakai itulah kapan untuk dia. Wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui, dan ini menunjukkan kekuatan hukum ihram itu masih berlaku kepada dia. Jadi kalau kita nak masukkan kain luar tu, kafanilah dia dengan dua pakaian. Sebab yang dia pakai itu pun dah kira dua pakaian. Jadi kita nak kafan dengan lagi apa? Lagi dua ekstra kain kah? Ataupun kain kafan itulah yang nampak secara zahir hadisnya, kain kafan itulah. Kain pinggang dia satu, kain ihram itu dikira kain kafan untuk dia. Itulah pakaian dia, dan itu jangan kita usik. Dalam ucapan dia akan dibangkitkan dengan bertalbiyah. Ini dalam riwayat lain menunjukkan bahawa orang yang melaksanakan suatu ketaatan kemudian ia dipisah antara kesempurnaannya ibadah dengan kematian, maka diharapkan baginya ditulis di akhirat termasuk kelompok orang-orang telah melakukan amal tersebut. Siapa-siapa saja yang mati daripada perkataan Nabi ini, iaitu nanti orang yang mati ini dia akan bangkit di hari akhirat dalam keadaan bertalbiyah. Dia bangkit dalam keadaan bertalbiyah. Maka ini menunjukkan satu isyarat ada di sini, dalil, bukan saja dalam hal ini, dalam hal dia mati dalam ihram ni, bahkan dalam semua ibadat, dalam semua urusan ibadat. Kalau kawan tu mati dalam keadaan dia sedang nak melaksanakan ibadat, tapi mati itu menyebabkan tak sempurna, maka semua itu tertulis daripada ibadat di sisi dia untuk Allah Ta'ala esok.
Sembahyang Isya 4 rakaat, masuk rakaat ketiga dia pengsan dan mati. Maka dia dianggap orang yang telah menyelesaikan ibadat, dan Tuhan akan tulis pahala ibadat untuk dia. Itu kita jangan bimbang. Baik, itu adalah hadis, itu adalah baki daripada perbahasan kita berkenaan dengan hadis daripada Ibnu Abbas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika mereka ingin memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, demi Allah, kami tidak mengerti apakah kami melepas semua pakaian Rasulullah seperti melepas pakaian mayat selainnya atau tidak. Hadis ini riwayat Ahmad dan riwayat daripada Abu Dawud. Pentahqiq menilai hadis ini dengan nilai yang hasan. Hadis ini, kata penulis, hadis ini selengkapnya menurut Abu Dawud adalah sebagai berikut. Ketika mereka berselisih pendapat itu, nak bagi mandi Nabi ni macam mana, nak buka baju tu ke, jubah Nabi ke tak buka, berselisih. Dalam riwayat Abi Dawud ada disebut ketika mereka berselisih pendapat, lalu Allah menghendaki mereka tertidur, yakni ketiduran, sehingga tak seorang pun dari mereka melainkan terdengar getaran di dadanya. Kemudian kepada mereka ada yang berbicara daripada arah rumah itu tanpa mereka ketahui siapa itu, mandikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaiannya. Lalu mereka memandikan mayat beliau dalam keadaan memakai pakaian. Mereka menyiram air di atas pakaiannya dan mereka menggosoknya dengan pakaiannya, bukan dengan tangan langsung. Aisyah radhiyallahu anha berkata, seandainya aku menghadapi urusanku, maka aku tidak meninggalkan tugasku, kerana tidaklah dimandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh perempuan kecuali dengan isteri-isterinya. Ini perkataan Aisyah lah. Aisyah kata, kalaulah tak kerana hari itu hari yang sibuk, masing-masing ada urusan yang tak dapat ditinggalkan, nescaya urusan mandi Nabi ni semua isteri dia yang akan buat. Tapi hari itu dah hari yang terlampau sibuk, masing-masing ada kerja kan, nak berhadapan dengan umat macam-macam kerana. Maka Aisyah kata para isteri tak dapat mandikan, tapi para isteri nak mandikan Nabi. Dalam riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahawa orang yang memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dimandikan adalah Ali radhiyallahu an. Al-Hakim meriwayatkan bahawa sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh Ali dan di tangannya pula kain kasak, dan dia memasukkan tangannya ke bawah beliau dan baju beliau berada di atasnya. Sayyidina Ali pakai kain, tangan dia tu ada kain, maka dia seluk ke dalam baju Nabi. Dia tak bagi tangan dia ni kena dengan macam itulah dia muliakan Nabi. Diriwayatkan demikian juga oleh Asy-Syafi'i daripada Malik, daripada Ja'far bin Muhammad, daripada bapaknya. Kisah ini menunjukkan bahawa mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperlakukan seperti mayat-mayat yang lain. Mayat Nabi sahabat semua jaga. Sahabat semua takut nak berurusan, takut aib. Akhirnya dimandikan mayat Nabi dalam keadaan begitu. Nah, itu berkaitan dengan kalau ada orang ini juga adalah kias. Kalau ada satu orang tu dia bijak dalam memandikan, kalau dia tak buka baju mayat pun tak apa, boleh bagi mandi. Kalau dia pandai lah, maka tidak timbul masalah. Dengan baju-baju tu dia nak kapan pun boleh juga, tidak ada apa-apa. Baik. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat
dakhala alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu faqala اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه متفق عليه وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ البخاري فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها. Nah ini baik, daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami yang ketika itu sedang memandikan putrinya. Beliau bersabda, mandikanlah ia dengan 3 kali mandi, 5 kali atau lebih banyak dari itu, jika kalian menganggap itu perlu, dengan ayak dan daun bidara. Jadikanlah siraman ayak mandi yang terakhir dengan kafur atau sejenis dengan kafur. Dan ketika kami telah selesai, kami dekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan kepada kami sarungnya. Beliau bersabda, bungkuslah ia dengan itu. Itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, mulailah kalian dengan bahagian kanan dan tempat wuduk darinya. Dan dalam lafaz bagi Bukhari, maka kami menganyam rambutnya dengan 3 kepangan dan kami jalurkan di belakangnya. Itu yang ada dalam lafaz hadis berkenaan dengan hadis Ummi Atiyah. Kata penulis, dari Ummi Atiyah telah disebut namanya, di dalamnya ada perselisihan, dan dia seorang wanita Ansar. Dalam jilid-jilid, dalam bab-bab awal riwayat Ummi Atiyah, dia kata dia dah sebut dah, Ummi Atiyah seorang wanita Ansar. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami yang ketika itu sedang memandikan putrinya. Tidak disebut suatu pun dalam riwayat Al-Bukhari nama putrinya, tapi yang masyhur iaitu Zainab, isterinya Abu Al-As. Dia meninggal pada tahun ke-8 Hijrah. Tetapi terdapat beberapa riwayat lain yang menyatakan bahawa yang meninggal adalah Ummu Kalthum. Dalam Sahih Bukhari, saya tidak mengetahui anaknya yang mana yang meninggal. Kebanyakan ulama kata adalah Zainab. Kebanyakan ulama kata Zainab. Tapi kerana hadis tak menyebut nama, maka kita pun baca dengan tanpa menyebut nama, itu baik jugalah. Tapi kalau kita nak cari nama dia, kebanyakan ulama kata itu adalah mayat Zainab. Baik, Nabi kata, beliau bersabda, mandikanlah ia dengan 3 kali mandi, atau 5 atau lebih banyak dari itu, jika kalian menganggap itu perlu, dengan ayak dan daun bidara. Dan jadikanlah siraman ayak mandi yang terakhir dengan kafur, kapuk baruslah, atau yang sejenis dengan kafur. Kata dia, ini menunjukkan keraguan perawi mengenai 2 lafaz, apakah ayak kapuk barus atau ayak dicampur dengan sedikit kapuk barus. Ia menyatakan kemungkinan yang dimaksudkan adalah yang kedua, iaitu bukan ayak kapuk barus yang murni. Kita ambil kapuk barus itu, kita campur dengan ayak lah. Bukan ayaknya lahir daripada kapuk barus yang beku tu.
Dan kat kapur bari dia main beku besar-besar gitu. Jadi orang nanti pecahkan dia kan. Dia nanti ada ayak dia tu sendiri, bukan ayak daripada kapur bari itu, tetapi ayak lain yang dia kata itu lebih tepat. Sebab kalau nak ambil ayak kapur baru yang dia buang tu sendiri kan, mana nak dapat? Susahlah. Jadi dia kata kemungkinan yang kedua itu lebih jelas. Masukkan sikit kapur baru itu ke dalam ayak dan mandikan. Dan ketika kami telah selesai, Ummi Atiyah kata, kami dekatkan kepada Rasulullah. Dalam lafaz Bukhari, beliau bersabda kepada mereka para wanita, jika kamu telah selesai memandikannya, maka beritahu aku. Dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafaz falamma faraghna, setelah kami selesai, bukan faraghna, kami selesai, tak terkala kami selesai. Falamma faraghna, tak terkala kami selesai. Dengan faraghna, kami telah selesai. Dia guna perkataan falamma. Maka beliau memberikan kepada kami sarung, yakni kain yang Nabi ikat di pinggang tu, hiqwah yang Nabi ikat di pinggang Nabi tu. Dia ambil kain tu, Nabi balin. Yang dimaksud adalah kain atau sarungnya. Makna sarung untuk hiqwah adalah sebagai majaz, kerana makna asalnya adalah tempat sarung. Ini termasuk menamakan keadaan dengan tempatnya. Beliau bersabda, bungkuslah ia dengan ini. Yang Nabi duk pakai tu, Nabi ambil, Nabi bagi. Nabi kata, jadikan kain ini adalah kain yang pertama bersentuh dengan kulit Zainab, anak dia. Iaitu jadikanlah dia penutupnya, iaitu penutup setelah baju yang langsung menempel di badannya. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat lain, iaitu riwayat Syaikhani daripada Ummi Atiyah, dan lafaz dalam bagi Bukhari, mulailah kalian dengan bahagian kanannya dan tempat-tempat wuduknya. Dari Ummi Atiyah, maka kami menganyam rambutnya dengan 3 kepangan dan kami julurkan di belakangnya. Ini Sana'ani sedang mengupas bahasa-bahasa yang ada dalam hadis itu. Sekarang ni pula Sana'ani nak kupas pada kita apakah pandangan yang dapat dikeluarkan daripada hadis ini. Kata dia, perintah Nabi, mandikanlah dia 3 kali. Ini menunjukkan wajibnya menghitung. Ini menunjukkan wajibnya hitungan tersebut. Yang jelas zahirnya telah disepakati sahnya mandi sekali saja. Jadi daripada perkataan Nabi ini, irsilha thalathan, ada ulama membahas ini dengan perintah, dengan fi'il perintah, dan setiap fi'il perintah itu menunjukkan kepada wujub kewajiban. Setiap perintah hukum asal adalah wajib. Ada ulama bahas demikian. Tapi walaupun ada ulama bahas demikian, secara kaedahnya ulama juga bersetuju mandi ni kalau sekali mandi pun sah dah. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa perintah mandi 3 kali itu dapat dialihkan kepada makna bukanlah wajib. Ini sekadar angka untuk menunjukkan keyakinan kepada bersihnya mandian itu, bukan angka itu. Tapi Imam Syafi'i, dia ada pandangan dia kata angka itu tetap diikuti walaupun tidak ada dalil menyatakan wajib, tapi diikut kerana Nabi sebut 3. Jadi mandi macam biasa, start belah kanan, pergi belah kiri, depan, pergi belakang, belah kanan, belakang, belah kiri, ambil daun bidara, bubuh, kapuk bari, bubuh, satu mandian. Kalau kita kata 2, buat lagu tu 2, ulanglah. 3, buat lagu tu. Itu 3 kali mandian. Yang jelasnya, zahirnya telah disepakati sahnya mandi sekali. Walaupun tak sampai 2, sekali mandi. Tapi dalam hadis ni tak ada perkataan sekali. Kerana itu, Imam Malik tidak mengambil iktibar di atas angka itu. Dia kata mayat itu sekadar apa? Dibersihkan daripada najis. Ibrahim An-Nakhai menyatakan mayat itu dimandikan seperti mana keadaan mandi junub. Itu sahaja.
Oleh kerana itu, mereka menyatakan bahawa perintah memandi 3 kali itu hanya difahami hukum sunnah. Mengenai hukum asal memandikan mayat adalah sebagaimana yang telah diketahui kewajipannya dalam tempat yang lain. Dalam awal-awal itu kita dah bahas dah hukum mandi wajib, hukum mandi mayat ni adalah wajib. Dia kata di tempat lain tu dia tak sebut dah di sini sebab hadis yang kita baca minggu sudah tu dia dah sebut dah kewajipan. Ada yang menyatakan wajib memandikannya 3 kali. Sedangkan sabda Nabi au khamsah, perkataan au khamsah 5 kali itu hanya menunjukkan dibolehkannya untuk memilih. Dan inilah makna yang jelas. Kemudian beliau bersabda au aktsara, atau lebih daripada itu. Ditafsirkan dalam satu riwayat dengan 7 sebagaimana ganti au aktsara, atau lebih banyak dari yang demikian. Inilah yang dikatakan oleh Ahmad dan ia memakruhkan lebih daripada 7. Wallahu ta'ala alam, mandikan mayat itu dengan 3, dengan 5 atau lebih daripada itu. Jadi ini juga ada isyarat daripada Nabi tentang kepercayaan yang Nabi bagi pada orang bagi mandi. Iaitu Nabi kata in ra'aitunna zalik. Angka itu lebihkan daripada 7 pun tak apa kalau kamu rasa perlu. Ini satu kepercayaan Nabi bagi pada orang yang mandi itu. Dia boleh nak tentukan berapa kali dia nak bagi mandi. Itu kepercayaan Nabi bagi kat dia. Tapi Imam Ahmad kata kalau mandi mayat ni sampai 7 mandi dah jadi lebih makruh dah lah, kecut lah mayat tu. Ibnu Abdul Bar berkata, aku tidak mengetahui ada seseorang yang menyatakan boleh memandikan mayat lebih dari 7 selain yang terdapat dalam riwayat Abi Daud dengan lafaz atau 7 kali atau lebih daripada itu. Zahirnya hadis tersebut membolehkan mandi lebih daripada 7. Ya, boleh, mungkin boleh, wallahu ta'ala alam. Allah Maha mengetahui. Memang satu keadaan mayat-mayat, kadang-kadang mayat ni dia tak sama. Ada mayat kita bagi mandi 3 kali, kita sabun pagi, bagi daun bidara, bagi air kabut boroi, tapi bau dia tu tak mau hilang. Ini habuan masing-masing lah, kena sabar lah. Bagi mandi lagi, jangan duk fikir benda pelik-pelik lagi. Bagi mandi, pasal hadis kata sampai 7 lagi mandi. Mandi lah. Macam kita semayang mayat kan. Kita lepas imam takbir ke-4 salam lah. Tiba-tiba imam tak bagi salam, dia takbir ke-5. Kita jangan cemas. Maybe dia takbir sampai 7, dia takbir sampai 8, dia takbir sampai 9. Sampai 9 dia nak takbir jadi 10, baru kita kata subhanallah. Bagi peluang kat dia. Sebab riwayat kata sampai 9 itu ada. Kita jangan cemas. Bagi mandi 3, pasal kita punya bagi mandi dengan cara kita ni punya lendik lah. Bagi mandi 3 kali pun sejam. 3 mandi sejam. Bau tak hilang. Dia nak bagi mandi sampai 7 dia mula. Jadi panjang. Orang duk tunggu, orang tanya mayat bila nak mai. Kita mula jadi cemas. Itu saya cemas baby sampai 7 tak apa. Dan hadis ni kata lebih daripada 7 pun tak apa kalau ada keperluan. Kadang kita bagi mandi air badan dia keluar. Kadang-kadang dah kita bagi mandi darah pula keluar. Kadang-kadang ada mayat ni kita bagi mandi, kita boleh bila kita sentuh dia, kita kalih dia, kita boleh rasa dalam badan ni kosong. Dia organ dia tu dah jatuh ke sana, jatuh ke sini. Pasal dia postmortem kan. Ada benda yang dia buh balik, dia jek-jek. Jadi masa kita pusing dia tu ada benda jatuh berbuk. Kita duk cari ke lantai tak ada. Dalam tu saat ni kita kalih dia, darah keluar ke sini. Darah keluar ke sini. Itu ambil masa lah, ambil pi darah tu keluar, jangan kapan lagi. Jangan anggap mandian tu habis lagi. Bagi sengitkan dia belah kanan, sengitkan dia belah kiri, bagi darah tu keluar habis. Tunggulah saat sabar, saat memang darah ni hanyap.
Kita buanglah darah tu pakai air, buang bau sabun supaya bau tu tak naik. Bila bau tu naik, dia jadi kita tak sedap bau, fitnah kat mayat. Usahakan bau tu hilang. Ya cikgu. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Kita kata kalau dari segi nas tak ada, sebab dari segi nas dia suruh bagi mandi saja, lepas bagi mandi tu dia suruh kapan, dan nas suruh kita cepat-cepat uruskan jenazah ni. Baik, tapi kita kata kalaulah itu dianggap sebagai satu penghormatan kepada mayat untuk keluarga dekat saja, keluarganya minta, bukan tukang mandi tu yang buat upacara tu, keluarganya minta. Keluarga kata ke kita, nanti tuan dah bagi selesai, tolong habaq Ustaz nak bagi mak jurih ayah Ustaz. Kalau itu permintaan keluarga dan permintaan dia tidak melampau, hanya orang dekat-dekat saja nak buat, kita jangan halang. Jangan halang, itu hak keluarga. Tapi kalau itu keluarga tak pernah kata apa, cuma orang bagi mandi mayat tu, dia yang pergi panggil orang. Dia kata siapa nak ni, yang tu kita jangan mula. Sebab kalau kita mula tu dia akan masuk bid'ah. Sebab kita memulakan benda baru dalam upacara bagi mandi. Dia tak. Dia tidak ada. Tapi kalau keluarga minta, itu hak keluarga. Sampai Nawawi kata apa dalam kitab Majmu', dia kata bila orang tu dimandikan, yang boleh ada orang bagi mandi seorang, pembantu seorang, dan waris yang dekat dengan dia. Orang lain tak boleh masuk keluar. Hanya yang boleh masuk keluar ni siapa? Dia kata Nawawi, keluarga dia saja. Dia boleh buka pintu masuk, dia boleh keluar anytime. Keluarga dia saja. Abang dia ke, adik dia ke, bapa dia ke, anak dia ke, isteri dia ke, itu saja orang yang dipanggil waris dia. Depa boleh, kita tak boleh halang. Dan apa-apa permintaan depa yang tidak menyalahi dengan nas secara umum, kita tak boleh tolak. Tapi permintaan tu janganlah melampau sangat. Jangan terlampau melampau. Dan masa yang dia minta tu pun tidaklah panjang sangat dia ambil sampai berubah mayat, sampai apa-apa di badan mayat keluar apa, cecayak balik. Tidak sebegitu kita. Tapi kita jangan mula. Termasuk kita duk kapan. Kita kapan, kita jangan, kita sebagai orang diamanah bagi mandi, kita jangan start. Ni siapa nak tabur bunga ni? Jangan start. Kita jangan start. Pasal agama tak suruh benda ni. Tapi kalau keluarga dia yang minta, kita jangan halang. Sebab kalau kita halang, mereka akan buat tafsiran kita memutuskan hubungan. Itu tidak baik. Itu tak baik. Dan selagi permintaan tak melampau, dia kata nanti saya nak kucup ayah ke, saya nak apa yang tak menyalahi dengan sunnah secara melampau ni, kita benarkan. Dia nak menulis kalimah tadai ni, masa tu kita bagi pandangan, kita kata tak payah. Dia kata ayah wasiat, kita kata wasiat merepek. Tapi selutong lah, merepek, gelak-gelak. Tapi kalau dia nak buat juga, kita jangan halang. Kerana di situ bukan tempat bertengkar. Kita kena sedar, kita hanyalah pemegang amanah saja. Kita jangan start. Kita jangan start. Dia minta, silakan. Dan pastikan permintaan tu daripada waris. Kalau bukan waris, kita tak perlu layan permintaan tu. Ni yang pun nanti kita tengok siapa yang minta ni. Tengok ketua kampung. Biar ketua kampung tu kapan tu ya. Maka jangan, kita jangan start. Man ahdatha fi amrina hadha, siapa duk pi buat, duk pi reka-reka dalam urusan kami ni, yang direka tu bukan ada manfaat pada mayat pun. Kita jurih dah habis mandi, duk pi jurih hayat. Dah habis mandi jurih hayat, apa manfaat dia? Kalau sebelum bagi mandi jurih hayat, adalah manfaat. Maka patutnya kalau keluarga minta, kita ubah teknik.
Kalau dia nak jurih juga, masa kita belum bagi mandi tu suruh dia menjurih, supaya air tu jadi manfaat. Kalau dah siap bagi mandi semua, dah ambil wuduk semua, orang tu tinggal nak pedak badan aja, nak lap dengan tola, nak kapan, dia ambil air api jurih. Untuk apa? Air tu air apa? Dah mandi cantik dah. Ini namanya air mata kasih. Air mata kasih tak mahu. Tidak mahu. Jadi kalau dia pemain, bantu sebelum itu, itu betul, itu bermanfaat. Air itu bermanfaat untuk si mati. Begitu cikgu. Boleh kan? Baik. Tak mana kita tadi? Telah dijelaskan sebelumnya tentang cara memandikannya, sekali dengan daun bidara. Manfaatnya dalam hadis sebut lagi sekali daun bidara. Menurut para ulama adalah kerana daun bidara dapat melemaskan jasad mayat tersebut. Adapun memandikannya dengan air kapur baruh, maka menurut zahir hadis adalah dengan melarutkan kapur baruh itu ke dalam air dengan tidak mengubah sifat air. Manfaatnya adalah agar dapat mengharumkan ruangan supaya tidak mengganggu orang yang hadir, baik dari malaikat maupun selainnya. Inilah yang mula ulama bincang ni kan. Kalau itu manfaat, kalau itu tujuan kapur baruh, maka zaman hari ini ada banyak benda lagi. Kalau itulah tujuannya kan, maka banyak benda lagi kita boleh pakai. Malaikat tempat busuk dia tak mahu. Malaikat rahmat lah, dia tak mahu tempat busuk. Kemudian kita ni pula bagi mandi mayat duk bau. Jadi ini San'ani ni sebagai tokoh hadis ni, dia kata itu supaya daun kapur baruh ini dapat menghilang gangguan yang hadir, baik malaikat maupun selainnya. Di samping dapat mengeringkannya, mendinginkannya, dan yang paling utama sekali dapat mengeraskan dan mengesatkan jasad mayat, menghindarkannya daripada binatang, mencegah dan membersihkan sesuatu yang berlebihan yang keluar dari tubuh, dan mencegah cepat rosak dan busuknya jasad. Kapur baruh itu lebih kuat daripada wewangian lain bagi mayat. Ini pandangan dia. Dan ada juga manfaat lain. Kalau kapur baruh itu kita bagi kena ke mayat, dia mayat tu lambat raput. Kalau binatang korek pun dia tak gigit isi mayat. Jadi mayat tu tak tangguh aib lah. Kalau ada benda-benda moden, boleh ambil tempat tu, setanding dengan itu, maka boleh lah. Jadi kalau tak ada pakai kapur baruh lah. Itu di antara manfaat dia. Ya. Ya, wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Satu, kerana masalah perbahasan ayat lah, ayat mutlak tu. Kapur baruh ini benda suci, tetapi dia tak masuk benda yang boleh menyucikan, macam daun bidara juga kan? Jadi berpegang kepada pandangan para ulama, walaupun kita bubuh kapur baruh, jangan berbanyak sangat. Kira-kira kalau kita bubuh kapur baruh masuk dalam air tu, bila kita tengok air tu, warna putih air tu dah bertukar. Dia boleh jadi macam mana Ustaz Nan? Dia jadi macam mana warna air salji. Salji ni kan masa dia beku tu putih dia macam mana? Kapur baruh ni bila kita buh dalam air, dia banyak, dia akan ambil warna tu. Dia akan jadi putih macam salji. Ketika itu dia kata kita tak dianggap, bukan. Kita tidak dianggap mengamal hadis itu campur kapur baruh dengan air. Jadi bila campur kapur baruh dengan air ni, sifat air pun ada, bau kapur baruh itu ada. Maka jangan sampai banyak kita bubuh kapur baruh itu mengambil alih sifat air, dan jangan terlampau sikit sifat air itu pula mengambil alih kapur baruh. Itu satu.
Yang kedua juga kerana perbahasan para ulama ayat musta'mal, ayat mutlaq, mutaghayyir ni. Tetapi wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Masa Nabi kata campur tu, Nabi tak bimbang pun ni semua. Nabi dengan beraninya kata campur. Dan Nabi pun tak beritahu jangan lebih sangat nanti ayat mutlaq hilang sifat. Nabi tak abang apa pun. So yang zahirnya ikut dia. Ya, kalau Imam Malik tak ada masalah. Kalau mazhab Syafi'i, lepas kita jurih kapok baruh ke, kita jurih ayat don bidara ke, kita mesti jurih dengan ayat mutlaq. Mesti jurih dengan ayat mutlaq. Sebab dua ayat tu dia bukan ayat mutlaq. Dia suci, tapi dia tidak ada kekuatan untuk menyucikan. Maka seolah-olah Sun'ani macam cenderung ke situ lah. Dia bagi ingat lah. Dia mesti dalam Syafi'i wajib. Macam mana? Syafi'i wajib. Ya, mesti. Nak kata wajib saya tak berani juga, tapi rasa macam wajib. Sebab ayat kapuk baruh dengan ayat don bidara macam ni, kita ambil ayat don bidara kapuk baruh, kita jurih mayat. Bersih tak ya kan? Kena daripada kepala sampai kaki. Tak dinamakan fardu kifayah mandi mayat tu terangkat dak lagi. Sebab ayat kapuk baruh dengan ayat ni di mazhab Syafi'i dia bukan ayat mutlak. Sifat dia ayat suci, tapi dia termasuk ayat yang suci. Macam kita bersirah. Boleh minum, tak boleh menyucikan. Dia suci pada dirinya, tak boleh menyucikan benda lain. Dia ada dalam bagi mandi mayat ni sekadar nak ambil manfaat dia aja. Jadi kita ada dua kaedah. Satu, bagi mandi mayat sempurna. Bila dengan sempurna kita kata dah habis dah kewajipan, maka ayat tu diletak di belakang. Kalau ayat tu kita letak di depan, sekejap lagi nanti hilanglah juga manfaat ayat tu. Dah bagi ayat mutlak kan. Jadi ayat kapuk baruh ni Syafi'i pun dia suka letak di belakang lah juga. Jadi setelah sempurna mandi baru kita letak kapuk ayat kapuk ayat kapuk baruh dengan ayat dan bidara. Bolehkah? Boleh Ustaz? Ada pandangan lain kah? Tak ada bidara. Ya. Kapuk baruh adalah saya tengok dia berguna 5 pot. 5 pot. Itu asal dalam Ayat. Ya. Yes. Wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Kalau lihat kepada hadis yang kita dah baca dah hari tu ni, pada muka surat 819 tu, nampaknya itu dapat diterima. Dapat diterima ayat 5 perut ke, ayat akang apa itu, akang apa tu, akak sintuk ke, dapat diterima. Sebab benda itu bila digabung dia dapat menyucikan minyak di badan, dia dapat diterima lah. Tapi kalau ada, jangan, bila ada dua-dua jangan ambillah dua-dua, just pilihlah mana satu. Hadis sebut kapuk baruh, hadis sebut dan bidara, bersesuaian dengan negara Arab. Saya fikir negara Arab tak ada kot daun 5 perut kan? Tak ada, saya rasa tak ada negara dia pun. Jadi tak timbullah benda itu. Dia yang boleh ganti don bidara. Don pokok muatan. Boleh. Dulu saya bersetuju juga. Dia habaq setuju juga. Cuma secara teknikal, secara makmalnya, labnya, kita cakap lab. Secara labnya, kita kena pastikan daun yang kita nak pakai ni jangan dia daripada pohon bergetah. Itu saja. Jadi pokok muatan tu kita kena pastilah masa kita kepok tu dia ada getah ke tak. Kalau ada getah tak mau. Sebab dia akan bagi masalah lain pada mayat. Dan tangan kita sendirilah kita akan ada masalah lain pula. Kalau dia kata boleh, boleh. Lah ni ada kapuk baruh dan sidir ni depa jual ayam, depa buat sesial. Tuan guru kita duk jual.
Tuan Guru kita nak share. Hari ni kita pakai dekat rumah mayat hari tu. Saya tak ada kan nak pergi cari taman mana. Last sekali Tuan Guru bagi pakai Tuan Guru punya ayat sidir. Boleh lah insya-Allah. Maknanya ini bukanlah daripada perkara yang asas, prinsip. Orang kata kalau tak ada ni pemandian tu tak sempurna, tidak. Yang sempurnanya adalah ayat tu sendiri. Jadi kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada lah. Kalau ada benda lain boleh ganti silakan. Jadi tidaklah begitu keras sangat di sini. Tapi kalau Tuan Guru akan kata tak boleh tidak. Don bidara. Mungkin pasal dia jual kot. Okay. Jangan hambak dia. Tapi tak apalah, kita dapatlah terima benda itu. Baik. Hal tersebut merupakan rahsia anjuran Nabi SAW menyiram atau memandikan mayat dengan air kapuk baroi pada kali yang akhir. Dalam hadis sebut kali yang akhir kan. Jikalau air kapuk baroi didahulukan, maka akan hilangkan oleh air. Dalam hadis tersebut menunjukkan untuk memulakan memandi mayat pada bahagian kanan. Jadi Sana'ani kata kalau tengok hadis itu, wa ja'alna fil akhirati, akhir mandi kapuk baroi, akhir mandi pakai kapuk baroi, ayak dia lah. Mana lepas bagi kapuk baroi tu, kalau ikut hadis tu sejuk ayak dia lah, pedak-pedak lah. Supaya bau tu kekal di badan mayat, nak ambil dia punya manfaat itu. Yes. Ya. Ya. Berkecah badan dia. Wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kalau kita ikut pandangan para fuqaha kita, mana-mana mayat yang kalau kita tak jumpa dia punya all body dia, kita jumpa secebih saja, masalah jumpa tangan dia, dan kita tahu proses itu memang terempat dia mati, itu dapat di endorsement kan. Kita jumpa tangan dia ke kaki dia, maka itu dianggap macam jumpa mayat. Maka kita itu dimandikan, dicuci dia elok-elok. Lepas tu boleh disembahyangkan, disimpan di tanah perkuburan. Kalau kita tak jumpa langsung, maka bila kita tak jumpa langsung, para ulama kata tidak ada upacara mandi. Kalau mandi tidak ada, salat tidak ada, apa tidak ada, kosong lah. Tak ada, mandi tak ada. Orang buat operation kan? Ya. Katalah kaki ke apa, bahagian tu sembahyang. Dia hidup tak cikgu? Orang tu hidup. Orang tu hidup. Bahagian kaki dia dipotong. Organ-organ badan-badan dia dipotong. Okey. Baik. Kalau tuan tu masih hidup, maka sebesar mana pun anggota dia tidak ada mandi, tidak ada sembahyang. Tidak ada mandi ke? Tidak ada sembahyang. Tidak. Cumanya orang kata kalau kita ni kaki ayah lah, kalau kita nak buat, orang kata basuh biasa aje lah, basuh penghormatan. Lepas tu pergi tanam. Itu tidak dinamakan mandi, tidak dinamakan kapan, hanya pergi tanam saja. Tak ada solat-solat memang tidak ada. Sebab tuan dia masih hidup. Berbeza, sedikit bahagian dia kita dapat, tapi tuan dia mati. Dan kita tak dapat juzuk yang besar, dapat sikit. Yang sikit itu boleh menjadi bahagian untuk penyempurnaan dia. Kita boleh ambil dia dan kita boleh ingat kata kita memandikan saudara kita ini, mandikanlah dia. Masa tu nak jurus bidara boleh, nak jurus hati tu kapuk baroi boleh. Lepas tu kita kapan, lepas tu kita solat dan boleh tanam. Begitu dia punya hal dia. Jadi Ustaz,
Ya. Boleh diaplikasikan kepada bayi yang baru lahir katakan. Ya boleh cikgu. Cuma untuk bayi yang baru lahir ni ulama kita ada dua pandangan. Kalau bayi itu lahir kurang 4 bulan. Kurang 4 bulan. Dan dia tidak memberi kurang 4 bulan. Dan dia tidak memberi tanda-tanda hidup. Maka satu daripada 4 perkara ni pun tak wajib. Mandi tak wajib, sembahyang tak wajib, cuma tanam saja. Tanam saja. Tanam tu boleh kata wajib sebab supaya nampak penghormatan. Kalau bayi itu cukup 4 bulan. 4 bulan cukup atau ke atas. 4 bulan cukup atau ke atas. Kalau dia 4 bulan cukup, dia lahir dan dia tak bagi isyarat, tanda isyarat hidup seperti dia riau ke, tapi dia 4 bulan, maka pandangan fuqaha kata 4 perkara tu kena buat. Kerana 4 bulan itu diiktiraf dia adalah manusia, diiktiraf dia. Sebab hadis kata roh dia mula masuk untuk 4 bulan kan, 40 hari 4 bulan. Maka walaupun dia tak bagi tanda hidup, fuqaha memutuskan 4 perkara itu tetap wajib buat. Mandi dia, tanam dia, solat dia, mandi dia, kapan dia, solat dan tanam. Adapun bayi yang 4 bulan ke atas, itu tidak ada khilaf. Itu semua telah menjadi syarat. Adapun bayi kurang 4 bulan, kalau dia bagi tanda hidup, maka kita kena buat lah. Tapi kalau dia tak bagi tanda hidup, dia pergi lagu tu aja, maka tak ada kewajipan. Tak ada apa-apa kewajipan. Dia keluar, yang pernah saya bagi mandi, dia orang kata masuk, saya pergi masuk, saya tengok mayat tak ada. Saya kata mana mayat? Dia pun kata tu, alah macam nasi lemak. Saya kata apa ni? Dia pun kata budak. Saya buka, panjang ni je, dari sini ke sini saya letak mayat tu, masih ada baki, kaki dia tak keluar pun ke ni. Macam tu dia duduk. Semua ada, muka, tangan, tapi dia dalam bentuk darah merah. Dia kecil sangat. Saya tanya berapa? Dia orang kata 3 bulan, tak silap saya kot, 3 bulan lebih sikit, dekat-dekat 4 bulan lah. Jadi dia tidak memberi apa-apa isyarat. Tangan semua ada, bentuk-bentuk jari semua ada, muka ni semua ada, mulut kan, dia macam kita draw tu tak, kita bubuh tanda sini semua dia ada. Tapi kita hati-hatilah, pasal dia betul-betul macam ambil agak-agak lembik bola plastik tu. Kita nak pegang pun sangat-sangat kita bimbang. Kita tak lagu tu lah. Sebab ni kita nak kalih dia, kita buat lagu tu. Jadi seperti itu, maka tidak ada apa-apa kewajipan lah. Tak ada. Dari segi kewajipan tak ada. Tapi fuqaha kata, kalau dia keluar lagu tu, dari segi kewajipan tak ada. Tapi dari segi kita rasa nak buat juga, nak mandi juga, nak semai juga, itu atas kita. Kita yang nak buat, kewajipan tak ada. Kalau kita nak buat, kalau ada orang nak buat, kita tak halang, tapi dia buat. Tapi kewajipan tidak ada. Dia berbeza, macam tadi cikgu kata, kaki saja tuan dia masih hidup dan dia nak sembahyang, yang tu kita kena halang. Sebab apa? Sebab tuan dia masih hidup. Tidak ada sembahyang mayat 2 kali untuk satu orang. Hari itu sembahyang mayat apa? Kaki dia yang mati, hari ini dia yang mati. Tidak ada begitu. Kalau buat juga, itu termasuk bid'ah. Kenapa yang orang mati tadi ni kaki dia boleh mandi? Sebab itu mewakili dia keseluruhan. Sebab benda lain tak jumpa dah. Jadi kaedah lagi satu, ulama kata kalau tidak ada mandi, tidak ada solat. Kalau mayat tu kita tak dapat mandikan dia, maka tak ada solat. Hanya ada apa? Hanya ada doa je lah. Hanya ada doa sajalah. Kalau mayat itu dimandikan ataupun juzuk mayat itu dimandikan, maka baru ada solat. Itu kaedah yang fuqaha kita berkenai pada kita. Boleh cikgu nak? Alhamdulillah. Boleh Ustaz Nan? Ada tambahan ke? Ya.
Solat ghaib ni untuk orang yang mati. Mereka duduk mandi sana, mereka tanam sana. Kita tak lebih. Mayat dijumpai, bukan tak jumpa. Macam Nabi buat kat Najasyi kan. Ada di sana, diuruskan di sana. Jadi sembahyang sini. Asah kematian tu ada. Macam kita tak ada kematian tu ada, tapi mayat tu tak dijumpa. Tak dimandikan. Maka tidak ada. Tak ada. Itu fuqaha bagi kita pada kita begitu. Macam mayat jatuh telaga. Jatuh telaga tak jumpa. Kembang. Tak jumpa habis sudah. Maka selama tak jumpa tu tak ada apa-apa. Doa je lah. Lepas berapa bulan baru jumpa tulang dia. Kot dia kembang macam mana ke, ni tulang orang. Baru ambil tulang tu, mandikan tulang tu, mewakili orang sembahyang kat dia. Kata orang silam asal tak ada hukum sembahyang. Dari segi hukum tak ada, tapi kalau ada orang nak buat, kita tak kata apa buat. Dari segi kewajipan tak ada. Cuma mungkin keluarga dia rasa macam boleh tak sembahyang langsung ke. Orang buat untuk jaga hati. Tak apa. Sebab kaedah agama selagi tak jumpa body, pengesahan mati tak boleh dibuat. Bila ada pengesahan mati, baru ada mandi. Kalau tak ada mandi, tak ada kapan. Tak ada kapan, tak ada sembahyang. Itu kaedah yang kita faham daripada fiqh. Begitu. Kalau Pak Udata dia tak mau solat dia. Ya. Dari segi mazhab, dari segi kebanyakan pandangan pokok 4 bulan ke atas ni mazhab Syafi'i dia kata salah. Dia kata salah. Cuma berbeza dengan pokok-pokok yang lain lah. Sebab dia ambil dalil anak Nabi tu. Ibrahim. Dia ambil dalil tu. Tapi fuqaha tetap menyatakan demikian. Kalau budak tu 4 bulan cukup, 4 ni wajib dibuat. Mungkin wallahu ta'ala alam. Mungkin juga. Tapi saya peribadi saya bersetuju lah. Bersetuju kalau budak tu cukup 4 bulan, semua tu buat. Sebab kita hindarkan dia daripada fitnah. Tapi sebenarnya macam fuqaha lain kata, budak ni kalau dia mati belum, perkataan bayi ni, katalah setahun masih bayi, kan? Selagi tak pi tadika ni bayi lah. Dia tak dianggap mukallaf mutlak. Kedua, dia tak ada apa-apa, tak ada kewajipan apa dekat dia. Jadi kalau dia mati, kita tak sembahyang pun tak apa, sebab dia ahli jannah dah. Tapi Syafi'i tak bersetuju. Syafi'i kata tetap sebagai Muslim diberi penghormatan. Ada tu anak Nabi. Hal anak Nabi tu macam mana? Kemudian fuqaha ni ada perbincangan yang lain. Nanti saya ingat yang tu kita akan jumpa tu di mana? Dalam bab semayang. Dalam bab semayang, dalam buku kita ni ada bab semayang mayat tu. Kita akan tengok satu hadis nanti. Budak-budak ni terlibat tak dengan semayang. Sebab nak mandi tak timbul hai, nak kapan tak timbul hai, nak semayang. Cuma di kalangan fuqaha. Maka masyarakat kita ni eloklah kita semayang. Allah, kita dah semayang subuh tak kuduk pun kena teruk dah. Ada satu bayi tapi semayang. Kita nanti kena maki lebih teruk pada bayi kondel lagi. Jangan terus. Bi'ah kita bi'ah membahaya. Boleh Ustaz Samsul? Ada pandangan lain? Ya. Mandi mayat macam mandi hadas. Ya, maksudnya boleh ikut cara lagu tu. Berapakah rukun mandi hadas? Berapa rukun dia? Rukun dia 2. 1, niat. Kedua, ratakan ayat ke seluruh anggota zahir. Jadi kita ambil kaedah tu, kita bawa ke mayat lah. Kalau kita tak bubuh ayak bidara, kita tak bubuh kapuk barus pun sah mandi tu.
Cuma kita macam tak bagi hak mayat. Hak jasad dia itu patut dihormati. Itu sajalah. Tapi sah tak mandi tu? Sah. Fardu kifayah terangkat. Dua rukun tu sajalah. Apa yang ada sunat ke mandi janabah kan? Begitu juga dengan mandi mayat. Itu perkataan siapa? Perkataan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini dia guru kepada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah membuka mazhab hasil daripada ilmu dia. Yang dia berpandangan demikian. Dia boleh senang je. Senang je. Kak sintuk ke 5 perut ke tak payah duk fikir. Guna kaedah tu saja. Kaedah diperkenalkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Boleh Ustaz Samsul? Alhamdulillah. Ya, ya cikgu. Pengalaman dia. Ya. Kawan. Saya masuk dalam urusan dia. Dia tak mau berhenti tak lah. Dia ada buat. Cuba buat desi kat dia apa cakap. Dia tak nak buat desi lah. Lubang tu dia kat keluar dah. Dia buat macam mana pun dia tak keluar. Jadi kita lewat sikit hari tu sebab nak bagi mani je lah. Dia ada tutup dengan benda apa, krim apa, saya tak tahu. Jadi tutup pun dia keluar dekat darah tu. Masya Allah. Jadi lubang tu kecil je. Kecil. Apa yang kita buat tak? Dia pun buat tu saya macam mana dia buat plastik buat dia pula. Saya ingat kalau kita buat plaster tutup betul dengan tu kita tu plaster selotip ke apa. Tak boleh juga tak? Masa dia keluar dari hospital, doktor bubuh apa tu situ? Doktor bubuh bandage dulu lah. Bandage. Tapi bila kita balik ke rumah pun bila saya angkat masa pergi mandi ada orang tengok dia. Ya, betul. Kata-kata dia tu. Ya. Jadi Wallahu ta'ala. sampai ke sudah lah dah. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah Maha tahu. Cuma saya kata pengalaman-pengalaman yang pernah kita jumpa, darah ni kalau dia keluar, kita jangan cuba halang dia peringkat awal. Kalau mayat tu macam ni kan, kita letak tempat mandi macam ni kan, di sini ada darah ataupun di sini berdarah kan, dan darah tu keluar. So peringkat awal kita tersairau dah, bagi dia keluar. Dan kalau kita boleh iringkan mayat tu, yang mana iringan itu boleh buat darah tu keluar lagi laju, buat dulu. Sebab kita biar pergi dia. Di peringkat dia duk keluar tu, kita cuci mana yang kita boleh cuci dulu. Biar dia. Sekejap lagi kita akan tengok satu proses cikgu. Dia akan keluar juga, tapi dia mula akan keluar dalam keadaan slow. Ketika tu barulah kita nak usaha tutup, nak bubuh kapas ke, nak bandage ke masa tu. Jangan ketika darah tu keluar laju, sebab kita lawan dia. Saya kata dulu ada mayat yang keluar darah sini tak berhenti. Kita alihkan dia, baby darah dia keluar. Baby darah dia keluar. Seorang kawan kita pegang sah, baby, biarkan. Kita bagi mandi. Memang kawan tu pegang getah. Cuci darah tu kan, biar supaya darah tu tak setempat, dia bau. Bagi alihkan darah tu. Tapi jangan halang dia apa-apa lagi. Bagi dia pergi. Sekejap kita akan dapati proses laju tu dia akan mula slow. Masa tu kalau orang tua-tua dulu dia akan ambil kapur baruih dengan hak kuning tu. Panggil apa Ustaz? Cenana. Dia akan bubuh ada kapas, dia suka letak lah tu. Bahasa tu nak bandage pun boleh. Peringkat awal jangan lawan dia. Semalaman dah masuk keluar. Lagi okey, semalaman dia keluar. Apa dia keluar lah. Susah sangat kita panggil doktor, mai tengok Ustaz. Suruh dia bubuh apa, penicillin ke apa. Tak apa, bagi dia keluar. Tak ada apa-apa. Tapi kalau kita bandage, kita tak plaster tutup tak apa lah. Tak ada apa. Tidak aib. Cuma bila kita tutup lagu tu, nanti masa kita kapan, kita tutup dengan kain supaya kemas kan, tak nampak aib kat dia. Macam mayat kata ada luka tandai, kita nak buat plaster boleh, tapi lepas tu kita balut lah, bagi dia pakai sorban supaya tak nampak. Sebab bila nampak benda tu, dia mata manusia ni bila dia tengok dia
Kita nak selamat mayat tu supaya tak ada aib. Kami tak buat dia di bahagian bawah. Di bawah, alhamdulillah boleh. Ini semua ijtihad orang yang bagi mandi ya. Ghasil ini, pemandi mayat ini, dia ada dia punya ijtihad dia yang hadis Ummi Atiyah tu membenarkan. Baik. Baik, lagi satu kata Imam San'ani, dalam hadis tersebut menunjukkan untuk memulai memandikan mayat pada bahagian kanan. Hadis ini juga ada isyarat mayat itu di start sebelah kanan. Maksudnya ialah semua bahagian kanan itu, apa-apa yang duduk belah kanan di situ bagi. Perintah menyuci anggota wudu tidaklah bertentangan dengan perintah membersihkan bahagian kanan itu, kerana kemungkinan memandikan bahagian kanan merupakan anggota wudu yang kanan bersamaan dengan siraman yang kanan itu. Iya. Jadi di sini ada juga yang berpendapat bahawa perintah memulai dengan yang kanan itu adalah selain dari anggota wudu. Ada di sini ada pandangan. Maksudnya daripada hadis tadi, Nabi kata di ujung hadis itu ibda'na bimayaminiha. Itu dapat difaham mulakan dengan sebelah kanan, wa mawadi'al wudu'i minha, dan mawadi' tempat-tempat wudu daripadanya. Dia kata satu pandangan menyatakan bahawa maksudnya apa sahaja yang ada sebelah kanan itu didahulukan. Bau dia, tangan dia, kaki-kaki ni semua belah kanan, mandikan. Tangan-tangan ni semua termasuk kawasan ambil wudu. Jadi seolah Nabi kata ini semua kawasan-kawasan wudu, start dulu dengan, bukan maksudnya pergi ambil wudu, tapi start kawasan wudu, jurus kawasan wudu ni dulu. Satu. Dan ada juga berpandangan bahawa basuh belah kanan itu makna lain, ambil wudu makna lain. Maknanya basuh belah kanan, tapi wudu untuk mayat tu tetap ada. Ada dua pandangan. Dan dalam Majmu' Nawawi juga menyebut benda yang ni. Kepada mayat itu disunnahkan ambil wudu. Dan lagi satu pandangan, tak, bukan maksud ambil wudu. Maksudnya kanan ke tangan ni anggota wudu, duduk belah mana? Satu kanan, satu kiri. Kan Nabi kata mulakan mandian itu sebelah kanan. Dan anggota wudu tu basuh dulu. Maksudnya tangan basuhlah tangan dulu. Kita kata muka, kita basuh muka mayat. Kita nak kata basuh belah kanan dulu tak tercapai. Takkan nak basuh sebelah ni? Dia tak tercapai. Dia kalau kata basuh muka. Tapi kalau kata basuh kanan, dia ada anggota dia. Dia ada bau kanan, dia ada tangan kanan, ada kaki kanan. Jadi Nabi kata belah kanan ni start dengan anggota wudu. Bukan ambil wudu, basuh anggota wudu dulu, apa dah, pergi basuh tangan dia dulu. Ambil, pegang tangan kanan mayat, jurus tangan tu dulu. Bukan ambil wudu, basuh anggota mulia dia ni. Itu satu pandangan. Satu pandangan kata tak, maksudnya ambil wudu. Jadi dalam hal ni kita ada dua pandangan. Dua-dua dapat kita terima dengan lapang dada. Tapi kebanyakan ulama hadis kata maksudnya basuh sebelah kanan, bukannya ambil wudu. Tapi yang kata ambil wudu ni bukan kecil-kecil punya anak juga, Nawawi. Jadi kita raih. Kita bagi mandi mayat di kawasan tu, kita dah habis-habis dah, kita nak jurui ayam bidara kan. Orang main kuit kita tak ambil wudu lagi. Kita terus kata apa? Terus ambil wudu. Kita kata ada dua pandangan, entah dah jahanam. Dia pun kata pandangan dia satu daripada dua, jahanam tak payah ambil wudu. So tak ada hal itu semua, tidak ada, sangat-sangat teknikal dapat diterima. Manfaat perintah untuk mengwuduk mayat adalah untuk memperbaharui tanda sebagai orang beriman dalam hal nampak putih mengilat anggota badannya pada hari kiamat sebagai bekas wuduk, termasuk bekas berkumur dan dimasukkan air ke hidung. Dia kaitkan dengan hadis itu. Nabi akan kenalkan umat di akhirat esok,
Jadi maka bila kita wudukkan mayat, apa yang menjadi sunat wuduk buat semua. Masuk air ke hidung, gigi dia, buang air balik, basuh muka dia. Itu dia kata di antara hikmah dia. Lafaz yang ada dalam hadis ini, kata dia, fadhafarna sya'raha, kami pintal rambutnya. Dapat dijadikan dalil yang menunjukkan bolehnya memintal rambut mayat. Fadhafarna sya'raha, kami pintal, bahasa kita kata dendan lah. Dendan rambut. Itu bagi wanita yang ada rambut lah. Tak ada rambut tak ada. Tak ada lah dendan, duk dipaksa dendan pula, jenuh lah kawan tu. Bagi yang rambut panjang, itu mengikut kebiasaan budaya setempat. Orang Arab, kalau wanita rambut pendek ni macam aib kat dia. Rambut ni dijaga. Dekat kita pendek tak ada apa-apa. Baik. Rambut, ulama pengikut mazhab Hanafiyah berkata, rambut perempuan dilepaskan ke belakang dan bisa juga ke depan dengan berpisah. Pandangan ulama. Perkataan kami ini, kenapa dia berpandangan demikian? Kerana perkataan itu fadhafarna tu bukan daripada perintah Nabi, tapi daripada perbuatan Ummi Atiyah. Bukan Nabi yang ni, bukan Nabi kata bagi mandi 3, itu dari Nabi. Tapi yang kata apa, kami dendan 3 tu, itu Ummi Atiyah yang kata, bukan dari Nabi. Jadi ulama-ulama bagilah pandangan yang lain. Jadi kita tak buat dendan pun tak apa. Sikat-sikat dia bagi elok, nak lepas main depan pun boleh, nak lepas kat belakang pun boleh. Qurtubi berkata, adanya perbezaan pendapat ini, hal ini seakan-akan disebabkan adanya anggapan bahawa perbuatan Ummi Atiyah meminta rambut bukan atas perintah Nabi SAW. Itu kerana itu pandangan di atas itu datang. Akan tetapi pengarang berkata bahawa perbuatan itu telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dengan lafaz sebagai berikut. Ummi Atiyah berkata, Rasulullah bersabda, mandikanlah ia secara ganjil dan jadikanlah rambutnya beberapa pintalan. Ini satu riwayat yang dipegang. Kenapa dendan itu dibuat? Tapi lafaz seperti ini tidak terkenal dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda kepada Ummi Atiyah, mandilah ia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali dan buatlah baginya 3 qurun. Dan yang dimaksudkan dengan qurun di hadis ini adalah 3 anjaman. Anyaman. Dalam sebahagian lafaz Bukhari berbunyi nasiyatiha wal qarnaiha, ujung rambut di kedua pipinya dan 2 anyaman rambutnya. Dalam lafaz dalam 3 anyaman ini menjadi ucapan umum, tidak dirinci. Semuanya menjadi hujah untuk membantah pendapat ulama mengikut mazhab Hanafiyah. Penganyaman rambut itu setelah penyucian rambutnya dan memandikannya. Keterangan semacam ini jelas dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis tersebut menunjukkan untuk melepaskan rambut di belakang. Ibnu Daqiq Al-Aid tidak mengetahui adanya lafaz-lafaz itu dari Bukhari. Kemudian dia beranggap ini merupakan pendapat sebagian ulama pengikut Syafi'i dan pendapatnya didasarkan atas hadis yang gharib. Wallahu ta'ala alam ikhwan, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Cuma dalam bab ini kita katakan bahawa rambut wanita itu boleh dibuat dengan macam mana pun, asalkan dengan penuh nilai-nilai kewanitaan. Letaklah sesuai. Nak kita dendan ke, nak itu ke, kita tahu kalau rambut dia panjang mungkin sesuai dendan. Kalau rambut dia tak panjang mungkin sesuai dilepaskan dia. Silakan. Tak adalah banyak sangat perbahasan itu, tidaklah berat sangat. Baik, setakat ni ikhwan, kita tengok dalam hadis bagi mandi mayat ni, kita dapat rumuskan dalam hal bagi mandi ni,
Setakat hadis kita jumpa tidak ada satu keperincian yang detail kaifiat. Yang adanya ialah dia macam apa? Dia macam yang ada cumanya dia macam dasar umum. Apa Nabi kata bagi mandi 3. Itu dasar umum. Lepas tu Nabi pesan masalah apa? Dan bidara, kapok barus. Itu. Lepas tu Nabi pesan masalah apa? Kalau hampa dah habis bagi mandi, hampa abang kat aku. Sebab Nabi nak bagi kain supaya balut. Itu saja dasar yang kita jumpa. Lepas tu kita jumpa lagi satu dasar, mulakan sebelah kanan dengan anggota wuduk. Jadi kita jumpa 5 dasar ni. Kemudian mai kepada mayat wanita, pintai-pintai ni untuk mayat perempuan saja, jantan-jantan tak terlibat. Mayat perempuan, pintal. Dan kita tengok ada sikit perbahasan situ. Jadi kongkong kita kata 6 ni saja dasar dia. 6 ni saja. Jadi macam mana kita nak bagi mandi mayat? Bila kita buka sikit lain, mazhab Syafi'i ni dia A ke Z dia tulis. Ayat macam mana nak bagi mandi, start macam mana. Dia agak dia ada, dia letak 1, 2, 3. Tapi dalam hadis kita jumpa dekat tu je. Maka yang tu kita jadikan panduan kita. Maka kalau pada mayat itu ada najis-najis, kita buang. Tak ada lah. Ambil hukum zahir. Tak ada. Kalau mandi mayat itu ada kaitan dengan ambil uduk. Ambil uduk ni, anggota ambil uduk ni mulut, gigi, kadang kita sugi, hidung. Jadi lidah ni nak pergi keluar basuh lidah tak masuk. Jadi itu pun dikritik oleh Imam Syafi'i ketika Al-Muzanni sebut dalam Mukhtasar dia, pandangan bagi mandi jangan langgarkan dia, basuh lidah dia, tidak. Hanya masukkan ayak ke mulut dia dan pusing dia supaya ayak tu keluar balik, sugi-sugi dia, itu ada. Masukkan ayak ke dalam hidung, carilah kain apa-apa yang boleh. Seperti mana kita istinsyak dan istinsar. Masuk ke ayak, sah balik. Itu saja. Nak masalah najis dia. Kalau najis ada. Balik pada hukum asal kita. Ustaz Samsul kata tadi macam bagi mandi junub kan. Adakah kita mandi junub sampai jari nak jolok masuk dalam bungkuk? Duk tekan lagu tu kan. Kita tekan lagu tu, bila kita tengok najis itu ada di zahir buntut bungkuk dia. Cuma kita tengok najis tu macam tak keluar habis. Kita ambil lah proses tekan tu. Syafi'i suruh kita angkat mayat sikit, tekan belah sini, tekan belah sini. Tapi kalau najis tak ada duduk di dalam, kenapa kita nak pergi jolok, ambil kayu aiskrim, pergi ambil itu tak masuklah dalam teknik-teknik ni. Jadi ada najis, ada. Kadang-kadang kita alih-alih najis keluar, biarkan dia keluar. Kita pusing-pusing lagi. Saat ni bila kita dah selesai, kita pergi settle kat dia. Macam mana kita nak buang najis, itu di atas kepintaran, kepandaian dan pengalaman tukang bagi mandi. Ya, aja sudah. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui. Sebenarnya imam kita, Imam Nawawi, dia ada bahas juga masalah niat ambil wuduk dekat mayat ni. Tapi hakikatnya ialah kalau kita tak niat apa-apa pun, hanya ambil wuduk saja sah. Kerana kita hanya mengudukkan dia supaya syiar wuduk tu ada pada diri dia. Tapi kalau kita ingat dalam hati kita, aku ambil wuduk untuk mayat, macam kita niat awal, aku bagi mandi mayat ini. Kalau kita tak ada niat, hanya pergi mandi saja, mandi itu tetap sah. Sebab bukan syarat sah bagi mandi mayat, tuan bagi mandi itu mesti ada niat dah. Sebab dia melibatkan basuhan. Basuh sah. Tapi kalau kita nak niat lagu tu, aku wudukkan mayat ini, habis. Boleh aja sudah? Ya. Ya.
Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Mungkin kes ni ada sikit beza-beza. Perempuan ni kalau kuku panjang, dia jadi aib tak? Masa hidup ni. Kadang-kadang perempuan yang ranggi-ranggi ni, kuku panjang tu dia punya kebanggaan dia. Jadi kalau disebut kuku panjang dekat perempuan tu, tidaklah aib sangat. Jadi kita memadalah panjang tu, memadalah. Sikit-sikit panjang, oh ni trend muda. Baik, kalau lelaki-lelaki pula kuku panjang, kecuali Cina dulu kan, sikit panjang, dia nak korek apa, dia duk gam kan, jet baju tu, senang. Jadi kalau pada saya, kalau lelaki-lelaki tu main kuku panjang, ini my personal opinion, kalau saya akan ketik, saya akan buang. Dan kalau saya tengok rambut dia panjang melebihi bau, saya akan gunting yang lebih tu. Dan kalau kumis dia sampai menutup ini, saya akan trim balik. Kalau ada shave, tak shave dia nampak bentuk elok. Boleh. Kalau dia memang berserabut sangat, silakan, tak ada apa-apa. Ni lepas kita shave ni, bulu-bulu ni jatuh, semua tu kita kena kumpul balik. Sebab tu barang dia, kalau kita tak kumpul balik, besok kita tanam dia mencari balik kita. Ini semua duk merepek lampau sangat. Merepek. Jangan duk merepek. Hantu pitak tak mana pun tak apa. Dia jatuh ikut parik mana pasal. Ustaz, Ya, cikgu. kalau kuku, Color kuku. kalau dia meninggal, Ya. kita nak kena kikir kalau kuku dia panas. Ya. Dia ada 26 kuku ni. Ya. Kalau dia meninggal, dia nak keluar pun susah. Ya. Kan dia sebati dengan, dia kena kikir tak? Ya, wallahu ta'ala alam, Allah Maha tahu. Apa-apa saja yang andai kata kita buat pada dia akan menyusahkan kita dan menyusahkan mayat, jangan buat. Jangan buat. Sebab bila kita duk baca hadis ni, tak ada satu petunjuk Nabi. Kebimbangan tak ada, kebimbangan Nabi. Kalau dia mayat ni main lagu ni hampa kena hati, tak ada. Nabi tak bimbang. Nabi suruh kita bagi mandi je, tak lebih daripada tu. Cakap yang mampu je. Kalau kita buat lagu tu, kebetulan kawan tu kata saya ada tina, kebetulan kita celok buat lagu tu keluar, kita buatlah, kita nak bagi elok. Tapi kalau tak ada apa-apa, nak kena tunggu saat kawan tu pergi atok satu farmasi ke satu farmasi, kena pula hari Minggu tutup, tak payahlah. Jadi mandi tu sah ada, insya-Allah sah. Nabi yang suruh pergi mandi. Fikir dia. Jadi itu macam mana dia menghadap Tuhan? Dia dengan Tuhan, bukan dia dengan kita, dia dengan Tuhan. Tapi dia Ada jenazah pakai celah mata tu dijelaskan. macam mana? Celak. Orang bubuh celak ke mayat. Dalam hadis ni tak ada lah. Tapi ingat tak kita baca minggu sudah perkataan para ulama, apa-apa yang kita solek mayat yang tidak masuk dalam melampau, fuqaha benarkan. Kata sikit kita bubuh, bila kita tengok cantiknya, comelnya, tak apa-apa. Jangan melampau. Jangan bubuh celak sampai nampak dia macam hantu. Jangan. Lepas tu kita yang takut. Berbedok sampai putih ke semua. Ada. Saya tengok di kampung-kampung, orang tua kalau mayat perempuan dia suka berbedak sejuk. Kan? Tak apa. Boleh lah. Yang tidak melampau. Atau kita nak buat minyak atar pun, jangan bubuh sampai minyak atar tu punya banyak, kita jadi pening. Sikit-sikit saja, ada kadar dia pakai. Itu boleh. Lain daripada tu, nak bubuh makeup, janganlah, itu bukan solekan asal. Celak ni memang dalam agama ada. Sikit-sikit dibenarkan. Lain jangan. Lain cukup. Boleh nak? Okay. InsyaAllah lepas ni kita tengok hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia nak cerita bagaimana dikafannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh Ustaz Samsul? Wallahu ta'ala a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta